Sila Cik Fariza. Okey. Jom saya mula insya-Allah. Sat. Tak ada orang lagi. Tak ada orang lagi. Okey, baik. Ada orang lagi. Kosong. Ini. Ya, kawan. Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat malam, salam sejahtera dan salam penuh kemesraan buat semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ini tanggal 25 Oktober 2023 sama-sama kita bersiaran dalam bicara online. Seperti biasa, pada malam ini insya-Allah bersama dengan tetamu jemputan kita. Apapun kita nak ucap terima kasih dulu pada ayahanda kita Tuan Haji Muhammad Arsyad selaku pengarah untuk bicara online pada malam ini. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita yang menjadi tulang belakang kepada beradanya bicara online sentiasa pada setiap malam. Dan tak dilupakan juga pada Cik Fariza, teman saya jurubahasa isyarat, memberikan penjelasan buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih pada Puan Fauziah Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mar kita, Alhamdulillah, syukur dapat sama-sama kita berinteraksi pada malam ini. Terima kasih juga Puan Nur Ashikin yang baru saya bersama kita, Puan Azliana Syahairi. Juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masih lagi menanti Ustaz Farid Abu Aulia insya-Allah bersama kita. Terima kasih Cik Puan Damia, alhamdulillah yang dapat memberikan komen di ruangan kita persiaran pada malam ini. Bagi sahabat-sahabat semua boleh klik like dan juga share lah. Sahabat-sahabat untuk memanjangkan perkara kebaikan ini untuk disambungkan dalam jaringan media sosial yang sedia ada pada kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Hari ini saya rasa kita tiap masa lah, bukan hanya pagi atau petang, kita akan diperdengarkan dengan berita-berita daripada bumi Palestin yang amat menyayat hati. Saban hari, saban masa, saban ketika, cerita-cerita yang dipamerkan di media sosial khususnya yang uncensored. Yang censored tak apalah, yang uncensored tu yang kita kena pilih untuk kita tengok atau tidak, kita akan rasa sedih. Kerana banyaknya jiwa-jiwa yang tidak berdosa menjadi mangsa korban kerana kerakusan sifat kebinatangan, lebih teruk daripada kebinatangan iaitu tentera Zionis laknatullahi alaihim ajma'in. Inilah petanda bahawa apabila manusia melakukan suatu benda bukan berteraskan kepada wahyu Allah dan fitrah manusia, maka manusia akan mengambil peluang untuk menjadikan manusia lain sebagai mangsa, dan paling teruk ialah seluruh bumi yang berdaulat dan merdeka itu menjadi tempat untuk mereka melempiaskan ataupun mereka menggunakan sepenuhnya untuk menunjukkan tentang kekuasaan yang ada pada mereka. Sedangkan mereka tidak sedar bahawa masih ada yang lebih besar daripada kekuasaan yang besar pada hari ini. Ya. Macam Tuan Haji lah dulu duduk di Mekah. Pernah tak dengar cerita isu tentang hal-hal seperti ini? Ada Ustaz, sebab kita pun tengok di media sosial Mekah pun ada kan Facebook raya tiup dan jumpa orang-orang tempatan kan. Cerita sama juga. Tapi masa tu tak ada lah kan, peperangan di Mekah kan tak ada kan? Tak ada lah. Kan? Cuma kita dapat berita ni daripada tempat-tempat tertentu lah. Kan? Yang paling pelik, kenapa bumi Syam menjadi tumpuan? Itulah. Kan? Ustaz, bumi Syam. Pengalaman pergi Palestin pengalaman Palestin memang Ustaz, dia masa kita ada di dalam masjid, dia tak kacau. Dia jaga je kat pintu masjid Masjid Al-Aqsa tu. Kita masuk kan.
Kita masuk dia biasa je, dia cuma tengok orang Arab, orang-orang Palestin sendirilah sebenarnya yang jaga kan. Kalau kita orang pelancong ni, kita tengok ni, tak tahu je. Tapi bila masa bulan Ramadan, Ya. saya pergi 2 kali kat Palestin. Bila pergi Ramadan tu, lepas main tarawih tu, kita main tarawih macam biasa buka puasa, biasa macam kita makan kan. Bila dah balik main tarawih tu, sampai hotel kita dengar bentang betul tembak lah. Macam tu. 2 malam kita kata ni, 2 malam macam tu. Dia orang kata memang macam ni yang biasa. Setiap bulan Ramadan dia akan kacau. Orang di masjid. Ni dia. Dia tak selesa tu Ustaz. Dia tak selesa tu. Bila tengok orang Islam beribadat dia rasa takut. Nah, ketakutan kan. Allah yang seperti Allah sebut dalam Quran tu lah. Oh, Ustaz Farid sudah masuk bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hantar ayanda kita. Ya. Belah. Baru sampai. Ya. Tak apa. Itulah. Okay. Kami nak cerita-cerita tentang perkembangan semasa lah hari ni kan. Allah. Ya. Yang Palestin. Tak berhenti. Ada saja serangan yang dibuat oleh mereka. Sasar pula tempat orang awam dan mangsa yang tidak berdosa menjadi mangsa. Kata sekarang tengah tempur darat je. Mereka dah masuk darat kan lah. Betul. Maka dah mula lancar serangan darat pula lepas ni. Allah Ta'ala alam, kita hanya mampu berdoa, kita minta nama Allah dan pertolongan, dan adalah negara-negara jiran yang nilai kemanusiaan tu susah bantulah. Dah sebut dah supaya sekat berhenti, tapi Netanyahu tu, Netanyahu tu tak boleh buat apa. Allah. Dia memang sifat dia tak ada simpati langsung Ustaz Tak ada. Dia tak peduli ke budak ke apa kan, dia nak tembak tu memang ada apa orang kata dia tak peduli, dia nak buat dia buat kan. Tak ada sifat kesian kanak-kanak ke langsung, tak ada kan. Dan tak ada siapa yang mampu. Betul. Tak ada siapa yang mampu untuk menahan dia, menghalang dan mencegah dia. Dia rasa dia kuasa besar sebab supporter dia adalah Amerika. Itu punca dia. Mereka pula buat alasan macam-macam lah. Hak Nur salahkan pada Hamas. Akhirnya diam je tu saja. Kita doa lah, moga-moga Allah turun kebaikan lah insyaAllah. Amin. Jadi Ustaz, malam ni apa tajuk yang nak kita bincang Ustaz? Sembang-sembang malam ni. Hakikat. Kita sambung perbahasan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Jadi kita sambung pada hakikat perbahasan tentang masuk dalam bab hakikat yang ada. Tajuk Okey, baik, silakan Ustaz, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilai, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, yang saya hormati Subhanallah Ustaz Nabil selaku moderator kita bermalam ni, ayahanda kita Tuan Haji Ahmad Syed terus bertukar lumus meneraju bicara online ni sudah start 2019 daripada PKP je Tuan Haji PKP. Allah Akbar. Dan bertemu, bila ingat Tuan Haji Arsyad ni bertemu kita dekat Mina, dekat ni Jamrat Haji. Jamrat. Masya-Allah. Masya-Allah. Bertemu dan meneruskan perjuangan kita dalam lapangan ilmu ni, alhamdulillah. Dan Cik Fariza yang sudi berteman kita sepanjang bicara online, dan seterusnya muslimin muslimat yang terus memberi sokongan kepada majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni jemaah sekalian, kita meneruskan perbahasan kita dalam kajian syarah hakikat kehidupan. Induk perbahasan kita hakikat kehidupan, yang mana satu kajian tentang sebuah kehidupan bersandarkan kepada 4 sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita nak mentafsirkan kehidupan. Supaya kehidupan ini ditafsirkan selaras dengan kebenaran. Itulah hakikat. Hakikat, yakni disebut hakikat bil makna dengan maksud membawa kepada yang hak. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maka jikalau ditanya tentang apakah perancangan hidupmu, contoh, maka jawapan yang benar itu adalah bukan perancangan hidup itu dengan merencanakan apa yang perlu ada pada mata kepala kita yang nampak dengan dunia ni. Contoh nak ada rumah, ada kereta, ada itu dan ini. Itu perancangan keperluan dunia atau kebendaan lah. Namun bila sebut tentang perancangan kehidupan, rujuk kepada hakikat yang sebenar adalah perancangan menuju kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini maksud perbincangan. Apa perancangan hidupmu? Perancangan hidup, sebenarnya hidup ni perancangan saya tengah merancang untuk mati. Tapi bukan bunuh diri. Tapi maksudnya menuju kematian. Itu yang pasti, yang hak. Maka disitulah kita akan membahaskan kehidupan ni. Bila betul sudut pandang itu, maka kita akan selarikan dengan kebenaran. Yakni itulah dinul haq, agama yang benar, yang mana Allah SWT mengutuskan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang mana Allah SWT mengutuskan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan din, yakni agama, merujuk kepada inna dina indallahil Islam, dan juga ulama menerjemahkan din merujuk kepada the way of life, hidup, kehidupan. Jadi bila sebut tentang kehidupan yang benar, maka mesti ada kerangka perbahasan. Sebab kalau kita tidak bahaskan kehidupan ni jemaah sekalian, maka dia akan dibawa kepada perbahasan yang bersifat mungkin akan jadi pemikiran terbuka. Free thinker, kehidupan, hidup bebas katanya. Atau dalam perbahasan mungkin akan terjebak dengan serangan-serangan pemikiran atau doktrin-doktrin yang membawa kepada pemisahan antara dunia dan akhirat. Mungkin akan mengasingkan jadilah sekularisme, atau boleh jadi perbincangan kepada liberalisme. Jadi bila kita tidak menguasai topik perbincangan kehidupan, mungkin di sudut perbincangan disebut tentang din yang merujuk pada Islam, ya kita menguasainya. Namun menterjemahkan kefahaman agama itu mestilah di lapangan, yakni pada kehidupan. Yakni bagaimana cara kita nak berurusan hidup kita ni dengan yang sebenar. Sebenarnya hidup kita ni, urusan kita rupanya yang benar dengan siapa? Allah. Bermuamalah dengan Allah. Itu. Jadi bila kita bawa perbincangan kepada perbahasan yang benar, mesti ada kerangka, mesti ada kaedah dia. Itulah kita merujuk kembali kepada kaedah baginda Nabi Muhammad SAW, yakni merujuk pada 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbahasan yang mana menjadi intipati, menjadi misi utama, menjadi tugasan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya senyalah Nabi sesungguhnya menjadikan mentaukidkan, membenarkan, menguatkan bahawasanya Nabi SAW ni diutuskan oleh Allah SWT nak betulkan perangai sebenarnya. Hari ini kacau bilau jemaah sekalian, terutama dengan sekarang saudara kita di Palestin, di Gaza sekarang ni. Ya Allah, kalau kita tengok sekali imbas tu macam kena gatah lah. Macam kena gatah. Nak kata pun sebab kita tak lalui, tapi gambaran begitu. Sebab kita melihat kancuran demi kancuran yang tak ada timbal balik. Memang tahu keliling tu cuba nak membantu, tapi tidak sedrastik seperti dulu, yakni kurun yang terawal ketika kehebatan Islam itu tertegak. Pantang sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita dikacau ataupun ditindas. Mesti antara Islam adalah membebaskan daripada penindasan. Itu Islam kan. Jadi kalau kita lihat
kehancuran depan mata mas sekalian. Kehancuran depan matanya ini berlaku sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang yang berlaku sekarang ni kehancuran, sebenarnya peristiwa kehancuran ni permusuhan, pertumpahan darah ini menjadi topik persoalan malaikat sebenarnya ketika nak jadikan manusia. Fa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah SWT bagi tahu pada para malaikat nak jadikan khalifah di muka bumi ini, kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah, bukankah nanti kejadian manusia itu akan melakukan permusuhan, pertumpahan darah. Nah, dulu kalau kita lihat ayat ini sebelum kejadian, dan kata mufassirin juga menterjemahkan malaikat seakan mendapat ilham ataupun telah berlaku juga kejadian sebelum Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Cuma banyak penemuan-penemuan fosil yang berlaku selepas ini menunjukkan keadaan kewujudan. Namun di situ kita lihat memang sudah timbul konflik itu, dan bila jadi zaman Nabi Adam AS, Qabil dan Habil pun berlaku begitu. Start pertumpahan darah, dan akhirnya benda ini berlaku sehinggalah ke hari ini, dan setiap era zaman para anbiya, kita zaman Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan Islam, turun wahyu pertama turun pada baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah berlaku juga zaman jahiliah, dan kita sedar bahawa ketika itu kehidupan itu dengan keadaan perangainya yang memang tidak mengikut kepada norma kehidupan sebenar, manusiawi tak ada, apatah lagi membawa kepada keharmonian. Ini yang berlaku. Dan hari ini jemaah sekalian kita lihat, maka disitulah Nabi SAW itu diutuskan untuk membetulkan perangai itu. Itu yang utamalah. Sehingga kan daripada perangai ini bila terbina dengan baik, maka kehidupan inilah sebenarnya membawa kepada rahmatan lil alamin. Rahmat. Nabi SAW membawa rahmat. Dan Allah tidak jadikan hidup ini untuk dizalimi. Allah tidak menjadikan hidup ini untuk bertemu dengan kehancuran demi kehancuran. Tetapi yang membuat kehancuran itu adalah tangan-tangan manusia sendiri. Tangan-tangan manusia sendiri yang berpaling daripada kebenaran. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, rentetan pada itu, perbahasan hakikat kehidupan ini membawakan kepada anda semua, jemaah semua dan kita semua untuk meneliti, menelusuri balik perbahasan hidup ini mengikut sifat wajib bagi Nabi SAW, agar kehidupan kita terbina mengikut akhlak yang benar, lalu kita jadikan usul ataupun asas perbahasan mengikut pada siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dia ada soft. Di sini ada Allah SWT izinkan untuk bertemu dengan almarhum Tuan Guru Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz untuk mentahqiqkan perbahasan kita ni. Ini ada tahqiq perbahasan siddiq, amanah, ikutkan jumhur, tabligh, fatonah. Kita maklum kita begitu. Cuma perbahasan kita menjurus ataupun mengikut kepada siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Soft. Tabligh akan jadi yang akhir, fatonah nombor 3, dan amanah dan sidik sudah pasti nombor 1. Maka di sini kita masih membincangkan. Dalam bab perbincangan hakikat kehidupan, bila sebut hakikat kehidupan, merujuk kepada kehidupan yang sebenar. Sebenarnya hidup ni sebenarnya merujuk kepada apa? Jadi bila sebut hakikat kehidupan, dia ada syariat kehidupan. Nak mudahkan perbincangan jemaah sekalian, kalau kita perbincangannya begini, dan kita masuk pada topik ataupun tajuk kecilnya adalah hakikat yang ada. Sebenarnya yang ada ni di dalam hidup kita, di depan mata kepala ni apa sebenarnya? Contoh. Dan kita akan selarikan perbahasan juga. Bila sebut hakikat yang ada, bila kita bicara soal kewujudan alam ini, kewujudan apa yang ada di depan mata, tidak boleh tidak, mesti bersandarkan kepada akidah yang benar. Mesti bersandarkan kepada tauhid. Kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat jemaah sekalian, bila sebut tentang apa yang ada, contoh syariat kehidupan, hakikat kehidupan. Contoh syariat kehidupan duit. Hakikat kehidupan itu rezeki. Hakikatnya sebenarnya kita berurusan dengan rezeki. Hakikatnya syariat ya kita nampak duit. Bahasa mudahnya malah silap lagi bulan, salah perbahasan, dia isbatkan, dia sandarkan duit itu kepada contoh bila tak ada duit, dia sandarkan apa?
tak ada rezeki. Kadang-kadang ni dalam perbincangan hakikat luar kita perarusi perkara ni. Dia salah mengisbatkan, salah dia meletakkan sifat kepada yang hak. Ni kata bila sebut Allah uji wa naqsim minal amwal. Sebelum pada hakikat yang ada, kita bahas tentang hakikat ujian dan masalah. Kita guna perkataan hakikat ni, jangan panik je sekalian. Ini bukan ni perbincangan makan-makan wali ni kata hakikat ni kata. Kita terus bincanglah hakikat ni, kita syariat sudah kata. Ada jenis-jenis macam gitu. Dia ni buat hakikat ni juga kalau bahasa mudah nak faham buat niat. Benda yang tersirat dan tak nampak. Jadi kita bahaskan niat. Macam gitu. Dan niat kena lurus, kena betul. Barulah syariat kita elok sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita gabungkan kedua-duanya lebih cantik. Apabila kita beramal tanpa ada tujuan yang jelas, maka bimbang ramalan itu jadi rosak lah. Kalau niat saja tanpa beramal pun tak jadi juga. Tak boleh. Niat je lah. Niat buat rezeki kita niat je lah. Tak boleh. Dia kena ada serentak. Baik. Maka jemaah sekalian, bila rujuk pada hakikat yang ada, bila sebut tentang perbahasan contoh, kita ambil tamsil yang pertama tadi, syariat kehidupan itu duit. Namun, adakah benar duit itu wujud? Adakah benar hidup ni kita nampak duit saja? Tidak, jemaah sekalian. Kita terus bahagikan tidak. Sebab apa? Sebab yang benar bermula hidup ini bukan dengan duit. Bermula hidup itu dengan rezeki. Rezeki itulah baru nanti diterjemahkan dalam cabang-cabangnya. Yang mana cabang-cabang rezeki itu juga adalah sebahagiannya diterjemahkan duit. Itu pun bukan total duit sepenuhnya, tetapi diterjemahkan pada duit yang berkat. Duit yang halal. Maka di sini, kalau kita pergi pada terjemahan yang nak kaitkan dengan perangai pula, tengok. Bila kita faham nak dapatkan duit yang berkat, atau bahasa mudah nak cari keberkatan, maka timbullah perbahasan, hidup ni bukan sibuk menambah pendapatan, tapi sibuk mencari keberkatan. Orang sibuk menambah keberkatan, tapi tiada keberkatan. Menambah pendapatan, tapi tiada keberkatan. Walhas sepatutnya menambah keberkatan dalam pendapatan. Mungkin pendapatannya 1,000, tetapi dia tambah keberkatan. Macam mana? Dia buat kerja elok, dia tak nipu orang, dia masuk kerja punctual, tepat, dia takut ambil hak orang, dia kerja betul. Dia jaga solat, dia tak jadi sebab kerja dia sehingga dia meremehkan, melambat-lambatkan solat tanpa ada masyakah atau halangan yang jelas. Dia tak ada istilah kerja sambil lewa. Sebab apa? Dia akan dapat gaji nanti kan nak bagi anak bini makan. Nampak? Di situ bila kita bahaskan hakikat kepada syariat hidup itu, maka kita mula akan memperbetulkan kepada perangai. Sebenarnya. Di situlah contoh. Orang berebut nak pergi kerja cepat. Kalau kita tidak bahaskan kenapa nak pergi kerja cepat, takut kena potong gaji. Kenapa potong gaji? Nanti kan tak cukup rezeki. Contoh. Tak cukup rezeki pula. Padahal bukan tak cukup rezeki. Kalau datang lambat, kita bimbang, kita dah janji nak kerja 8 jam. Kali masuk 6 jam. Lagi 3 jam, lagi 2 jam tu kita nak cakap apa pula? Kan? Kita ambil gaji 8 jam. Adalah kita tak declare kat bos, kata bos saya kerja 6 jam ni. 2 jam ni macam mana ni? Kira halal lah, kata halal sendiri. Akhirnya sepatutnya kita kata apa? Aku kena masuk cepat ni sebab apa? Aku takut ni makan gaji haram tu. Nampak? Dia pergi pada hakikat sebab rezeki ni berbicara soal berkat, bicara soal halal dan haram. Dia tak ada istilah rezeki. Kalau kita tunjuk pada hakikat kepada perbahasan hidup ini, manusia mencari rezeki. Bila sebut mencari rezeki, sepatutnya bicara rezeki dah bicara soal keberkatan, bicara soal hak yang halal, bicara soal yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sebab apa? Sebab bila sebut tentang hakikat tadi, syariat, hakikat, dia akan pergi kepada yang lebih utama kepada kejadian kita ni, mas sekalian. Itulah pergi pada mengenal. Contoh, pergi apa? Makrifat. Makrifat ni dia mengenal. Contoh, bila sebut duit, syariat. Hakikatnya rezeki sebenarnya yang kita nak. Tapi rezeki ni siapa punya? Datang dari mana rezeki ni? Huwa Razzaq. Huwa Razzaq. Nama Allah. Nah, di sini maka jadilah ianya kehidupan ini menjadi asbab untuk mengenal Allah. Dan memang kejadian manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk menyembah Allah. Maka bila kita sebut dalam hidup kita hari ni, kata tutup soal hakikat tadi, makrifat pun tutup, cerita buat duit je. Maka ketahuilah bahawasanya tidak boleh wujud duit ni tanpa ada penciptanya. Tidak boleh wujud duit itu tanpa ada pencipta. Mesti ada pencipta kepada duit, itu makhluk. Ini khalik Allah. Dan Allah ada nama-nama yang sempurna, yang terpuji, iaitu Ar-Razzaq. Maka rezeki ini tidak boleh wujud tanpa Allah. Mesti dengan Allah. Dia tidak boleh tiba-tiba rezeki selain Allah. Sebab apa? Rezeki itu sifat yang merujuk kepada yang ada, Allah. Rezeki tidak rujuk pada duit, jemaah sekalian ya. Hati-hati. Contoh, bila kita sebut, ni kita sebut kaedah keutamaan dalam sebut. Kalau kita sebut rezeki dulu, maka dia tidak akan nisbah kepada benda. Rezeki sepatutnya dia akan nisbah pada nama. Razzaq. Dia mesti. Tapi kalau kita sebut duit dulu, dia boleh dinisbahkan kepada rezeki. Sebab dia pecahan. Mungkin jadi pecahan lah. Pecahan rezeki itu salah satunya duit contoh. Rezeki salah satunya sihat, anak. Banyak terjemahan. Ataupun dia maksud apa saja kurniaan. Tetapi jikalau kurniaan itu tidak didapatkan dengan cara yang hak, yang benar, malah bercanggah, langgar dengan hukum yang benar, yakni yang halal dan haram, maka tidak dipanggil rezeki, malah dipanggil istidraj, malah dipanggil satu azab. Okay. Maka di situ jemaah sekalian, keutamaan bila kita sebut tengok, maka dalam asas perbahasan kehidupan bersandarkan sifat Nabi SAW yang pertama siddiq. Kalau kita lihat bermulanya kehidupan itu dengan apa? Dengan melihat nama Allah. Iqra bismi rabbik. Itu kalau ikut melihat dengan nama Allah. Atau melihat dia iqra lah, bacalah, melihat. Yang mana mesti kita kan ada kefahaman bahawasanya bila kita lihat contoh yang ada dalam hidup kita ini, memang kita nampak benda. Tapi bila ada tuntutan untuk mengenal dia, melihat hidup ini dengan nama Allah, maka sudah kita sebut tadi rezeki. Takkan kita tak nampak nama Allah kat situ? Atau mereka kita jahil? Bila jahil dalam mengenal Allah, bimbang-bimbang asas kehidupan kita, usah habis usuluddin, habis tauhid kita. Malah kita menyekutukan rezeki itu Allah dengan ada selainnya. Ini datang syirik. Kita datang pula, kita rasa ada punca lain yang boleh mendatangkan rezeki. Punca lain yang ada kuasa atas rezeki. Sebab itu jemaah sekalian, bila kita memperhalusi kehidupan dengan merenung, sebab tu Allah suruh juga merenung, yatafakkarun. Allah suruh gunakan akal kita untuk merenung kejadian. Dan daripada kejadian itu kita sebenarnya disuruh, dituntut, diwajibkan, difardukan untuk mengenal Allah. Maka yang ada hari ini di keliling kita, depan mata kita semua ini, semuanya sepatutnya menjadi asbab untuk mengenal Allah. Tidak boleh tidak, jemaah sekalian. Tidak boleh tidak. Kerana apa? Kerana bermulanya dunia, benda, diri selain Allah itu bermula tiada. Bermula tiada. Dah, yang ada sini bermula dengan apa? Tak ada tiba-tiba sendiri. Sebab tu perbahasan kehidupan takkan lagi daripada perbahasan yang benar. Bila benar, takkan lagi pada perbahasan tauhid. Itulah kalimatul thayyibah, kalimatul haqq, la ilaha illallah. Maka kita tidak pisahkan ni mas sekalian. Maka di situ kalau kita lah melihat, kita berbalik kepada asas yang pertama siddiq, yang ini benar. Benar itu bermula dengan bismi rabb. Di sinilah ketika itu Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama turun di Hira, mas sekalian. Disuruh baca Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Nabi kata, la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu. Kemudian kenapa Nabi tidak tahu dalam konteks tak tahu itu? Pertama memang pada keadaan Nabi Ummi, tidak boleh membaca. Kemudian bukan bermaksud Nabi tidak pandai seperti mana kita manusia silap. Jangan samakan Nabi dengan kita manusia biasanya tak pandai menulis dan membaca. Tapi itu kena mukjizat juga Nabi. Kerana Nabi akan membawa kalamullah,
supaya tidak dihukum sebagai Nabi mereka waktu itu. Arab tu mahir dengan syair. Sebab tu Allah takdirkan Nabi tak boleh baca menulis. Namun ada yang tersirat, apa yang Nabi tak boleh baca? Nabi tak boleh baca termasuk juga melihat atau membaca dengan Bismi Rob. Rob yang mana? Itulah Jibril AS mengajar. Di situ dalil yang masuknya memperkenalkan hidup dengan nama Allah. Itu bermulanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Rob. Rob yang mana? Rob yang menjadikan seluruh alam ini. Allazi khalaqa, seluruh kejadian ini. Seluruh kejadian ini. Dapat jemaah sekalian. Perhati baik-baik ni. Ini kita kena perlukan, dia panggil kemahiran berfikir rasi kabat. Tak kira sebab Allah bagi akal kita, akal luar biasa, kena usahakan juga. Kena usahakan. Contoh, bila kata melihat seluruh kejadian dengan nama Allah, bermaksud tadi kita lihat kejadian apa? Kita masih mengekalkan contoh duit. Okay, sebab banyak contoh kita boleh pecahkan. Nak mudah faham sebab kita berusaha dengan duit. Okey. Bila tengok duit, ni kejadian ni. Ni kejadian ni. Duit tak jadi sendiri. Kejadian. Maka kejadian ini diawali dengan dijadikan. Maka ada tak nama Allah di situ yang kita duk sebut, yang kita duk hari-hari duk wirid? Ada. Apa dia? Pergi cari rezeki. Gimana cari rezeki, Ustaz? Cari rezeki tu cari apa? Cari duit lah. Cari duit. Cari duit. Kita nisbahkan duit tu dengan rezeki. Tapi dia sebut cari rezeki tu tentang siapa? Datang persoalan lebih orang kata menjurus kepada kejadian. Sebenarnya Allah jadikan tu nak sebut rezeki, tapi dah sebut rezeki kena dengan ilmu. Iqra' tu dengan ilmu. Bila sebut rezeki, maka ilmu yang wajib diperkenalkan seawal-awal. Malah memayis pun dah kena start dah. Diperkenalkan dengan nama Allah, la ilaha illallah. Maka bermula kita mengenal sifat-sifat Allah, termasuk dengan asma Allah, dengan nama Allah. Yang wujud, kalau kita gabungkan dengan perbahasan, sifat 20 wujud. Yang wujud hanya rezeki berwujud kepada Allah. Rezeki itu yang wujud hanya Allah. Tak ada usaha, tak ada apa pun tak ada. Jadi biar kita ni, biar jelas bahawa kita mencari rezeki ni hanya pada Allah. Bukan pada orang. Bukan pada selain Allah. Hanya pada Allah. Jadi, habis Ustaz, yang kita duk pergi kerja tu, itu adalah penterjemahan kita sebagai manusia. Kita manusia, terjemahannya kerja tadilah, cari duit. Tapi hakikat kita sebagai hamba, dengan kejadian tadi, nak memperkenalkan. Memperkenalkan siapa? Pencipta kepada semua yang ada. Itu sebab tu Allah ilhamkan sebenarnya. Sebab tu, dia sebut ada susu galuh asma ni mas sekalian, dia bukan tiba-tiba ada dengan selain orang kata apa, maksudnya kita tak dengar asma Allah ni dengan benda. Sebenarnya Allah wahyukan melalui pertama sekali dalil pada Nabi Adam AS. Al-Baqarah 31 mas sekalian. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan, direct semuanya, direct Allah ajar, yakni wahyu terus kepada Nabi Adam sekarang alaihissalam yang membawa ilmu tentang Allah, asma'a kullaha. Kemudian diperincikan pada surah Al-Alaq ayat 1 tu, Khatamul Anbiya, penutup bagi segala Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sekalian. Dimulai dengan asma. Iqra' bismi Rabb. Tadi asma akulah. Di sini lebih jelas. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb bismi. Di sini mulakan, bacalah dengan Rabb. Ketika ini kalau kita tengok ayat turun, kalau tengok asbabun nuzul ayat, dan kita tengok pada situasi kemelut yang berlaku, manusia sedang percakaran di masa sekarang. Rupanya, bila manusia terhijab, tertutup, ataupun kafir, jadi isu sekarang ni, kafir, kan? Tertutup dia daripada melihat ataupun mengenal nama Allah, pemilik, dia akan berebut, tu aku punya, tu aku punya, tu aku punya.
tungkau. Tak ada, aku punya kata. Maka Nabi dia kata, satu untuk kau, dua untuk aku. Ini dunia, anak yang punya. Ana yang punya. Sebenarnya amal albab dah ajar dah. Nabi kata apa, Nabi ajar dah. Ini harta amal albab yang punya. Yang Tengok punya. boleh, tapi ada nama lain. Dan yang lebih tepat ni, Nabi ajar apa cuma sekalian. Hebat. Tersirat tentang Bismillah ni. Di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tuah terletak pada hurufnya ta. Ta, waw, alif, ha, tuah. Kalau ta ditukar kepada ba, waw, alif, ha, buah, tak kuat. Kuat letak pada nama dia mas sekalian. Tapi memang sungguh, kalau kita datang dengan tengkolok 5 meter, pakai keris, berluk-luk, berapa luk, 9 luk, 11 ke, sekali hang siapa? Aku hang buah. Hang balik. Nama pun hang buah. Hang balik. Aduh. Tapi nak menunjuk nama tu, ada tersirat huruf ba. Kuat itu, ta tu, tiba huruf ba. Kita ni sebab macam buah je. Piramid kata, hang tak ada apa pun buah. Memang sayur, memang pisang lah macam tu lah. Hang tak ada apa. Ba. Dengan apa? Dengan kuat nama. Nama siapa kuat? Nama Allah. Kuah. Jadi tertegaknya hebatnya manusia dengan nama Allah. Bukan dengan keris. Nampak nak nisbah dia. Bukan dengan benda. Dengan dia. Kita dapat rezeki dengan siapa? Dengan usaha. Tidak. Kalau ikut hakikat, usaha tu asbab saja. Tapi hakikatnya rezeki dengan Allah. Walaupun kita nampak kita usaha boleh dapat, kita jangan tertipu. Mata'ul ghurur. Jangan tertipu, Allah kata. Memang kamu boleh, aku bagikan taklif pada kamu. Takluk kamu usaha boleh dapat. Tapi ahli sunnah wal jamaah. Tengok kemas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak meletakkan hasil pada makhluk. Hasil tetap pada Allah. Tapi usaha pada manusia. Hasil tetap pada Allah. Supaya apa? Supaya nak perkemaskan nanti, ending tu akan jadi rezeki kan. Contoh, kita kerja-kerja, pop dapat duit. Lalu kita pun cakap rezeki. Sepatutnya rezeki tu kita dapat. Kita dah tahu dah dari mana datang ni. Dari Allah. Kalau dari Allah, sujudlah. Syukurlah. Kenapa cik baca? Kenapa nak mengaku menabik dada? Nampak. Sat lagi Allah hilangkan balik hakikat kita yang ada ni, kita nampak ada, padahal diadakan. Huruf D, A, B, C, D. Tak boleh, aku ada tak boleh. Aku diadakan. Dia tak boleh aku ada, diadakan. Diadakan. Atau dalam huruf ba, alif, huruf ba, dengan nama Allah. Dengan kesempurnaan Allah. Sebab itu bila kita melihat kejadian, sepatutnya kita tidak boleh terhijab sepatutnya, atau tidak boleh ada yang menghalang kita daripada untuk ingat kepada Allah sepatutnya. Sehingga kan Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh terhijab? Kufur atau kufur ni memang, yakni dia terhijab daripada melihat surat Allah. Terhijab. Sedangkan kamu mati. Sifat hidup bukan sifat kamu. Hidup ya hayyun. Sifat Allah. Sifat kita mati, kita dihidupkan. Jadi yang inilah perbahasan yang kita nak masukkan dalam bagaimana kita sebatikan dalam kehidupan seharian. Di sinilah dia akan sikit sebanyak, dan ianya sangat mempengaruhi kepada tindak tanduk kita. Kita panggil ihsan. Nanti kita akan nampak ihsan. Dan ihsan ni dalam kehidupan ni mak sekalian. Dia akan terjemah 100% sebenarnya dalam kehidupan. Bagaimana kita nak melihat kejadian ataupun ciptaan itu tidak boleh terpisah, terasing dengan pencipta. Tidak boleh. Sebab kalau tengok dengan sifat 20, wujud. Sifat nafsiyah, mana milik Allah wujud. Lawan makhluk tiada. Jadi kalau kita nampak ada saja, ada duit, ada kereta, ada rumah, ada. Jangan salah isbat. Jangan aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada isteri, aku ada anak lah sekali. Yang ada aku. Yang ada aku. Habis. Habis
Habis amalan habis. Macam mana pula yang ada aku pula? Patutnya aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada semua. Aku ni diadakan. Bermulanya semua ni dengan Allah yang Maha ada. Itu. Maka bagaimana Allah bagi nikmat contoh? Dapat hidup saja, dapat kita rumah semua. Sepatutnya Allah jadikan semua dunia ni bukan untuk kita ingkar. Tak ada yang sekalian, tak ada satu pun kejadian untuk berpaling daripada Allah. Tak ada. Dalil Mas lihat. Allah jadikan dalam surah Al-Hashr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Allah menjadikan seluruh kejadian ni di langit dan di bumi di sekalian semua bertasbih. Bila semua bertasbih, itu semua taat. Bumi, tanah, besi, semua elemennya ada. Jadi kereta daripada tanah ada besi buat jadi kereta. Kereta kita bertasbih sebenarnya. Dengan tuan badan tak tahu dah bertasbih ke apa, membebel tak tahu apa dengan kita contoh. Semua kejadian. Kemudian malaikat termasuk dengan asalnya iblis, jin, kana minal jin, semua tasbih tahmid. Qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukup kami yang bertasbih dan bertahmid? Dan manusia tambah satu, wa rabbaka fakabir, bertakbir. Manusia ni ada af'al lah untuk membesarkan, mentakzimkan. Dengan kejadian ini sebenarnya bukan untuk membuat pengakuan aku kaya, ini aku punya, bukan. Penyataan kepada kejadian Allah bagi kita ada ke tak ada ke, sebenarnya menyatakan tetap dia. Kalau kita tak ada, memang menyatakan yang ada hanya Allah. Aku ni bermula tak ada. Jadi kita minta perkaranya asal mula tak ada. Contoh, bayangkan je mas, kita minta duit, minta anak, minta apalah kat dunia ni. So kita renung dengan sifat yang ada ni. Sebenarnya memang kita tak ada. Kita minta kerana Allah bagi peluang untuk kita minta. Tiba-tiba tak dapat, kita membentak-bentak. Bentak-bentak ni, asal tak dapat ni? Kenapa tak dapat ni? Walhal kita tak sedar ke kita memang tak ada apa. Jadi kalau dapat tu kira macam bonus lah. Macam contohlah kita minta kereta orang lalu tepi jalan. Berhenti tahan. Saya nak kereta awak boleh. Orang kata orang gila ke apa. Tapi tahan. Orang ni nak tahan minta kereta Ustaz. Tamsil begitulah ibaratnya. Tapi orang tu baiklah pula. Boleh. Tapi tunggulah bila saya senang nanti saya rasa saya nak bagi, saya bagi ya. Kita pun tunggu setiap hari tepi jalan. Nak pula kita tu lalu kat jalan sama. Hari-hari kita tahan minta. Tahan dia minta. Owner kata tunggu aku bagilah. Ni kereta aku katanya. Macam itulah ibaratnya. Sekali dapat. Bila dapat lupa tu yang tu owner asal. Walau kita ni yang kaki apa pun tak ada. Jadi kalau tak dapat pun menyatakan yelah dia, menyatakan dia juga yang milik dia. Kalau dapat pun dia juga. Kenapa? Sebab tu dunia ni satu ancaman juga mas sekalian. Kalau kita tidak tafsirkan kehidupan dunia terutamanya dengan nama Allah. Sebab tu kena mula dengan nama Allah. Kalau tak dimulakan dengan nama Allah, malah jemaah sekalian, jangan salah cari nama. Cari nama tak? Contoh Farid. Farid ni dah ada lama dah nama ni. Kan? Kenapa orang tak panggil pada dulu? Sebab dia belum ada nama. Contoh. Bila nak ada nama? Dia ada ilmu katanya. Orang tu orang ternama. Kenapa nama sebut 2 kali? Nama yang mana sebenarnya menyebabkan nama si Farid ni boleh berfungsi ni? Rupanya ada nama yang Farid ni menumpang. Menumpang tuah, menumpang rahmat, itulah nama ilmu. Kalau tak kena ilmu Allah lah, tak usah lah. Memang tak kena panggil langsung. Siapa dah? Allah. Nama aku, dia kata, nama aku ni 5 perenggan tau, panjang. Punya nama panjang. Tak ada satu pun nama Allah kat situ. Farid. Allah. Ilmu tak ada. Tak ada. Nampak tidak? Kaya, cari nama kaya. Orang sibuk nak cari nama kaya. Dia tu orang ternama. Sebab apa? Kaya dia. Menujuk pada apa kaya? Tu ada harta.
Memang dunia kata ada harta, tapi kaya tu dengan siapa? Hakikat kaya dengan Allah. Kaya tu laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta kan, tapi kaya itu dengan jiwa. Tengok, setengah orang bila dia tak kenal, tak mula asas dengan sifat, sebab tu kena di sekalian. Dan Nabi SAW menekankan tentang kalimah untuk memperbarui jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperoleh iman kami? Min aksiru min qauli la ilaha illallah. Sebab apa? Kadang-kadang kita lupa yang paling besar, paling mudah, paling tak sedar, lupa Allah. Lupa. Memang paling mudah ni mas sekalian. Allahu Akbar. Ini cukup takut sehingga kan Nabi pun risaukan, inna akhwafu alaikum. Yang cukup aku bimbangkan yang berlaku ke atas kamu ni. Yang lupa ni, apa dia akan berlaku? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa dia tadi? Dia mula menyekutukan dengan diri dia, bahawa kaya tu dengan dia, bukan dengan Allah. Ada dua. Walau kaya tu bermula dengan asma Allah. Jadi jangan salah cari nama, jangan cari kaya dengan benda, carilah kaya dengan Allah. Lalu dengan ketaatan, dengan impak sedekah, dengan kebaikan. Maka Allah akan kekalkan kekayaan itu, malah kekayaan itulah menyebabkan kita akan masuk ke syurga. Kaya itu nama Allah. Kita menumpang rahmat dan kasih sayang Allah SWT dengan nama-namanya. Itulah kesempurnaan. Wallahualam sekalian. Ustaz, itu setakat dulu perbahasan untuk malam ni. Mungkin ada tambahan Ustaz. Ya, hakikat kehidupan kita. Saya sekarang kembali pada Tuan Fadil. Masya-Allah. Insya-Allah, terima kasih banyak Ustaz Farid. Pada saya itu adalah mukadimah yang cukup baik, menarik untuk kita sebagai orang biasa, orang awam faham bahawa jangan fikir segala-galanya punca daripada kita. Itu je poinnya. Yang anda boleh faham bahawa setiap kita ni kena faham ada lagi yang mempunyai atas yang dipunyai. Maksudnya jiwa kita ni Allah yang punya. Sebab tu kita nak rasa dunia ni kita yang punya. Nak keluar harta walaupun RM1 rasa macam ya Allah, dunia ini bukan Ahmad Albad yang punya, Ana yang punya. Ni yang menjadikan kita gelap mata, gelap segala-galanya. Apatah lagi Ustaz Allah uji kita dengan hari ni. Cuba tengok macam situasi yang berlaku di Palestin. Merasakan bahawa dunia itu mereka yang punya. Akhirnya apa berlaku? Mereka menguasai kerana mereka rasa mereka lah segala-galanya. Jadi mereka tak nampak yang memiliki segalanya adalah Allah. Maka ni perkara yang perlu kita lihat. Bila Ustaz sebut tadi pun saya teringat di antara caption-caption yang dikeluarkan dan dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza kan, bila mereka menyoal ataupun membual anak-anak kecil, ibu ataupun lelaki yang masih lagi tinggal, mereka mengatakan bahawa semua keluarga kami telah berada di syurga dan sedang menanti kami di syurga. Allah ni maksudnya jiwa yang begitu hebat. Kita hari ni hilang RM5 pun dah rasa gelisah. Baru RM5 baru duit kan, bukan lagi orang yang kita sayang kan. Baru kita, itu sahaja perkara yang perlu kita faham bahawa hakikat dalam hidup ni bahawa ada yang lebih berkuasa atas kuasa yang ada. Jadi ini perkara yang paling penting lah sebagai pada saya juga untuk muhasabah kita hari ni. Kalau hari ni kita hanya mampu takat, contohlah isu sekarang ni Palestin diserang, kita kena bersama, boikot bersama, turun ke padang. Kalau hanya sekadar tu tapi kita tak mampu untuk sembahyang jemaah, tak mampu untuk mendirikan solat pada waktunya, maksudnya jiwa kita belum lagi dimiliki oleh yang memiliki. Masih belum. Jadi kita kena baiki dulu setiap apa yang kita buat tu. Sebab tu kadang-kadang kenapa doa kita Allah belum terima, kenapa doa-doa, sebab kita masih belum lagi capai tahap yang Ustaz sebut tadi, hakikat kehidupan ni. Moga-moga apa yang Ustaz cerita tadi sebagai pemangkin lah juga buat diri kami dan kita semualah Ustaz bahawa apa yang berlaku, jangan kita cari kesilapan orang lain, tapi sama-sama kita cari kelemahan yang ada pada diri untuk kita saling menampung antara satu sama lain, insya-Allah. Itu di antara kulasah yang mampu anda buatlah, kongsi dengan Fadil Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk kita sama menjadikan hakikat kehidupan itu lebih dekat dengan hidup kita, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak lagi pada Ustaz Farid yang memandu kita semua. Semoga perkara ini boleh menjadi satu taujihat dan juga semangat untuk kita agar tak mudah putus asa, sering berserah kepada Allah SWT dan berusaha untuk kita dekat kepada Yang Maha Esa, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali kepada Ustaz Farid yang bersama dengan kita dan juga Cik Fariza selaku jurubahasa isyarat, dan saya serahkan kembali pada Tuan Haji Arsyad untuk iklan kita pada keesokan harinya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nazil, terima kasih Ustaz Farid. Sama-sama. Dan semua penonton. Haji macam dalam studio.
Dia punya gemar dia punya. Tambah Ji. Okey tu macam nak buat show tu Ji. Haji nak upgrade dah, upgrade lagi lah. Upgrade tu Kali. kita tak ada lagi. Oh. Dia tutup dia punya tu. Eko. Boleh Ji. InsyaAllah Ustaz. Untuk malam esok kita akan bersama dengan Ustaz Nabil juga. Bersama dengan Ustaz Muhammad Fahmi. Nakib di Usrah Nurani di Radio Hakim untuk malam esok insyaAllah. Bersama kita bersama lagi untuk malam esok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.